A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita berjumpa dalam ruangan majlis yang maha mulia, majlis dinamakan majlis at-tafaqquh fid din. Majlis untuk nak mari kira cara masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu majlis ini kita akan langsung sebagai majlis yang ada sokmo lagi akan datang, insya-Allah kita akan mengekali hari ini hingga ke hari seterusnya insya-Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis untuk nak mari fahamkan masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah SWT jagakan, cukup dah Allah SWT janji, dia kata dia nak jagakan Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim itu ialah bahasa Arab. Maka tak lain tak bukan Allah SWT memperlakukan di atas muka bumi ini, iaitu orang yang mari duk jagakan, duk mari sungguh dalam masalah nak mengertikan bahasa Arab. Salah satu kita ni, alhamdulillah kita boleh mengadakan satu majlis untuk nak menghidupkan bahasa Arab, iaitu bentuk qawaid, bentuk cara nak baca dan bentuk cara nak fahamkan qawaid prinsip bahasa Arab, insya-Allah. Maka kita dah lepas mari dah beberapa halaqah, ini halaqah yang ketiga lah, orang panggil siri yang ketiga. InsyaAllah kita tak lewatkan masa. Jadi alhamdulillah kita dulu tu kita berhenti di mabhas, iaitu berkatanya musannif rahimahullah sebagai tuan bagi mata mutammimah, iaitu Imam Al-Hattab. Dia kata dia mulakan mata dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu kita dah lepas dah bicara beberapa perkataan, beberapa faedah yang diupaskan oleh para ulama dan dinyatakan kepada masyarakat, kepada adik-adik yang suka untuk nak belajar lughah Arabiah ni. Alhamdulillah kita dah boleh nyata dah satu halaqah sebagai ambil sahih untuk kita mari nak mengertikan apakah kepentingan, apakah orang panggil kata mabhas Bismillahirrahmanirrahim yang kita lalu. Malam ini insya-Allah kita akan seterusnya mata musannif. Dia kata alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu kita dah cara dah beberapa orang panggil atau halaqah yang dulu. Kita rajak di sanalah. Malam ni alhamdulillah, iaitu alhamdulillah segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji iaitu mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Melayu kita ni, apabila orang terjemuh segala, maka segala dalam bahasa Melayu kita iaitu menunjuk kata perkara tu perkara yang banyak. Menunjuk ke perkara tu saat ni tu sebagai nak menunjuk tu jamak, menunjuk tu banyak, segala puji. Mana kata menunjuk tak di makna ya saat ni tu ada orang panggil
dengan automatik kita kira kata supaya terjemah jamak dah. Segala puji tertentu mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jadi para alim ulama kita, terutama alim ulama kita tanah Melayu ni, dia terjemah segala puji. Hak bahasa dulu sikit tu dia terjemah puji-puji. Puji-puji itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia terjemah lagu tu. Maka orang sekarang ni dia terjemah segala puji. Maka orang hak sekarang lagi tu dia terjemah lagu lain pula, tetapi dalam mengandungi makna tu nak menunjuk kata dia memahami lah. Hak nak dia faham. Hak nak terjemah tu tak apalah, kesal daripada dia faham. Maka kita mari ambil erti kata sebab apa ulama kita terjemah segala puji. Puji-puji saat itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat di sana iaitu segala saat itu ulama kita gi faham di alif wal lam. Dah di alif wal lam tu tengok orang panggil i-nya bahasa Arab ni, alif wal lam pun ada makna juga. Di sana orang panggil alif wal lam lil ma'rifah. Alif wal lam beri faedah dia asyumul wal istighraq. Alif wal lam lil ahdi dhihni. Alif wal lam lil ahdi dhikri. Maka di sini kita nak ambil salah satu daripadanya, iaitu sebab ulama kita saat ni terjemah dia faham di alif wal lam tu menunjuk kata alif wal lam lisyumul wal umum lil istighraqiyah, menunjuk kata alif wal lam saat ni tu mengandungi makna jamak. Makna banyak, makna jamak, iaitu segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji banyaklah terjemah, kita nak tengok sini iaitu puji saat ni tu diri puji. Ya, puji yang kita sebut di lidah kita pujikan satu orang, terutama kita puji Allah Subhanahu wa taala serta kita membesarkan orang panggil pangkat dia, kita membesarkan pangkat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala puji, jenis-jenis puji saat ni tu yang ulama kita bila puji tu ada 4 puji saat ni tu, semua saat ni tu klik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Semua saat ni tu klik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Iaitu kita mari tengok apakah puji? Apakah puji? Puji di sini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tengok puji di sini iaitu pada logat dia kata alhamdu. Alhamdu iaitu as-sana'u bil lisan. Iaitu kita pujikan dengan lidah kita. Di mana kata kita puji dengan lidah, faham kata kita pujikan dengan kita tutur dengan lidah kita tubik perkataan. Alal jamilil ikhtiyari sawa'un kana fi muqabalatin ni'mah am la. Iaitu kita pujikan dengan lidah kita dalam arti kata mengeluarkan perkataan kita di atas jalan, orang panggil di atas cara yang elok. Di atas cara yang elok. Puji saat ni tu dengan ikhtiari daripada kita, bukan dengan paksa. Kita orang panggil atau sama saja kita dapat nikmat ataupun kita tak dapat nikmat, kita puji semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bukan paksa, tetapi dengan ikhtiari, dengan pilihan daripada kita nak pujikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dalam lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, terjemah puji belaka, as-sana' makna puji ke, al-madah makna puji ke, hakikat asyukru di dalam pun makna puji juga, alhamdu makna puji juga. Maka puji saat ni tu ada di sana lafaz bahasa Arab tu ada orang panggil tu ada perbezaan sikit. Kita tengok tu alhamdu saat ni tu pada logat cakap pe kata as-sana'u bil lisan, iaitu kita puji dengan lidah kita di atas orang panggil kata sebut baik dengan daripada hati kita yang pilihan daripada kita, sama ada kita tu dapat muqabalatin ni'mah am la. Boleh ke kita nak puji, kalau kita puji sama-sama kita dok faham, kita puji selepas daripada kita dapat nikmat. Supaya kita sesama manusia, kita puji, puji, baik tu
boroh kamu. Oh gitu. Selepas daripada kita dapat nikmat pada kita. Tapi puji-puji dalam istilah ilmu ni pada logat ni ia umum lebih pada tu lagi. Makna kata sama saja, sama ada kita dapat nikmat ataupun kita tak dapat nikmat, lidah kita sentiasa duk puji terhadap Allah Subhanahu taala. Ini pangkat sangat tinggi sangat. Segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah, Abi Yahya, ia dilakabkan dengan Abi Yahya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dia ni panggil salah satu orang alim dalam mazhab Syafi'i kita. Dia katakan yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutub al-musannafati, fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'id durus al-mudarrisin wa qira'atit talibin baina yaday muallimin sawa'un aqra'a haditsan aw fiqhan aw ghairahuma. Iaitu Imam Nawawi kita royak kata digalakkan dalam syarak kita hendaklah kita puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kalimah alhamdu bila pada ketika mana? Ketika kita nak mulakan orang panggil kata tulis buku-buku. Kita nak mula tulis buku, kita layak bagi kita kata patut mulakan dengan alhamdu. Fi ibtida'il kutubil musannafah wa kadza, dan begitu juga fi ibtida'id durus. Begitu juga apabila kita nak mulakan ngajar. Sebab tu apabila kita dengar para orang ceramah pun baik, orang ngajar kok di surau kok masjid pun baik. Golek ke apabila yang mula innal hamdalillah. Itu bagi sunnah al-mutaba'ah, daripada sunnah yang diikuti zaman ke zaman hingga sampai kita hari ini. Iaitu apabila nak mulakan ngajar dimulakan dengan alhamdu, iaitu dengan kalimah puji. Baik itu juga wa qira'atut talibin baina yadil muallimin. Digalak gak kita apabila kita jadi murid, kita nak baca buku, kita nak bacakan kitab-kitab di atas guru kita, layak juga bagi kita, iaitu kita mulakan dengan alhamdu. Sawa'un aqra'a haditsan aw fiqhan aw ghairahuma. Sama saja kita nak bacakan ilmu apa-apa pun, terutama ilmu hadis, ilmu fiqh, terutama hak kita nak ngaji ni itu ilmu nahwu, kita layak kita baca alhamdu. Sebab tu musannif kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Maka apabila orang tanya pada kita, alhamdu segala puji. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu taala. Adakah puji saat itu ada rukun dan ada bahagian dia? Memang. Ulama kita jawab kata, ya memang ada. Rukun puji saat ni tu kita hendaklah kita ingat, wahai adik-adik, wahai saudara yang saya kasih sekalian. Puji-puji saat ni tu ada 4 rukun. Rukun orang panggil bagi puji saat ni tu ada 4. Ingat, hal ni pasti kita hina. Ada 5, maaf. Astagfirullah. Ada 5. Iaitu apa? Ada diri arkanul hamd wahya khamsatun. Yang pertama al-hamid. Hamidun, iaitu wa huwa munsyiul hamd, iaitu hamidun orang yang puji. Mahmud, iaitu kalau yang dipuji, seorang yang dikena puji. Mahmudu bih, alat yang dipuji. Wa huwa lisan, iaitu dengan lidah kita yang hendak tubikkan perkataan. Mahmudu bihi, mahmudun alaih. Mahmudun alaih, perkara yang dipuji di atasnya, iaitu kena pada nikmat yang kita dapat. Siratul hamd, ada sirah, iaitu ada patah kata. Kita puji saat itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hendaklah kita orang panggil kata keluar dengan sirah. Bukan tak ada sirah. Sebab apa? Sebab alat bagi puji iaitu kita kena gunakan dengan al-lisan, iaitu mahmudun bihi. Maka rukun puji itu ada 5. Ada orang puji, ada orang yang dikena puji, ada alat untuk dipuji, ada perkara yang kita puji, dan ada sirah, iaitu ada lafaz, patah kata yang kita nak pujikan satu perkara. Maka puji-puji saat ni tu rukunnya ada 5 tu. Tu dia. Lepas tu dia mau tanya pula. Pas kita terjemuh saat ni tu. Kita terjemuh segala puji saat ni tu. Segala puji saat ni tu kita ambil di mana? Saya jawab dah saat ni, iaitu ambil pahal daripada alif wal lam yang duduk di hamdu.
Sebab alif lam hak duk lil hamdu saat ni tu ulama hukum kata alif wal lam lil istighraqiyah, alif syumul, iaitu alif wal lam menunjuk atau meliputi. Maka meliputi memang kena karanya di dua kara naik ke atas. Hal itu ditanyakan, apakah bahagia puji? Tu dia. Bahagia puji, maka kita jawab di sini iaitu gapo sini? Puji-puji itu ada 4. Kita duk ngaji semua ni sebagai murajaah. Bagi kita adik-adik yang suka nak belajar mula-mula tu, kita tahulah kata kara ni jadi lalu yala kita nak belajar ni kita kena tahu. Sebab apa? Sebab nak latihkan diri kita, nak kita terima kasih. Nak kita apabila kita dapat nikmat ke kita tak dapat nikmat, kita sentiasa duduk di atas lidah kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Apabila kita dapat nikmat, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita nak kata gitu. Apabila kita tidak dapat nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Duduk di atas lidah kita saat itu puji semua. Maka segala puji saat itu, bahagia puji saat itu tu kembali kepada ada 4 bahagia. Yang pertama, orang panggil pujikan qadim bagi qadim. Tu dia. Pujikan qadim bagi qadim. Ini masuk membahas ilmu sikit. Puji qadim bagi qadim iaitu Allah pujikan dia sendiri. Qadim iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni sedia kala, kita ni baru. Allah Subhanahu Wa Taala sedia kala. Maka qadim diitlaqkan di atas Allah iaitu sebagai nak isti'naf. Sebab nama Allah SWT tak ada nama Al-Qadim. Tetapi orang panggil kata nak ambil isti'naf, nak ambil sebagai lalu jala. Sebab ada dalil-dalil yang lain mentakyidkan kata boleh kita menamakan, tapi nakkan letakkan nama Al-Qadim itu ia kena terhenti kepada tawakuf di atas nas. Maka kita nak orang panggil nak iktibas ambil sebab apa? Sebab ada semakna hak lain, hak tu tak ada gapo dalam masalah al-asmaul husna bicara dia duduk sana. Maka bahagia puji iaitu ada 4. Puji qadim bagi qadim iaitu Allah SWT sentiasa dak puji dia sendiri. Sebagaimana Allah SWT tu royak sendiri dalam suratul Anfal, dia kata kan, dia kata qala Allah Subhanahu wa taala wa in tawallau fa'lamu annallaha huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka itu berpaling daripada kamu wahai Muhammad, iaitu orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berpalingkan tak terima dakwah kamu, fa'lamu, hendaklah kamu tahu, hendaklah ketahui mereka itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iaitu annallah maulakum, iaitu Allah SWT penghulukan bagi kamu wahai pengikut Nabi SAW. Ni'mal maula wa ni'man nasir, iaitu sebaik-baik penghulu itu Allah SWT, dan sebaik-baik penolong itu Allah SWT juga. Iaitu syahid nak sini iaitu puji qadim bagi qadim, iaitu Allah SWT pujikan di atas diri dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu dia. Adapun kita pada hak kita nak puji diri sendiri itu kadang-kadang syariat kita tak boleh, sebab nak membawa pada kita saat itu jadi riya lah, jadi sum'ah lah. Tu dia. Tetapi kena tengok pada maqam lah, kena tengok kepada tempat. Likulli maqali maqam. Likulli maqami maqal. Mana tu setiap tempat tu dia ada perkataan dia. Tu kita ni bicara laik lagi. Maka kita nak di sini iaitu puji qadim bagi qadim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pujikan dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penghulu, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penolong. Maka di sini dalam ayat ni menyabitkan kepada kita bahwasanya puji itu iaitu Allah SWT sentiasa pujikan dia sendiri. Habis itu. Yang kedua, bahagian kedua itu puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis, iaitu Allah SWT pujikan hamba dia. Allah SWT pujikan setengah daripada hamba dia. Sebagaimana Allah SWT pujikan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman sebagai hamba dia.
Nah, wa warisa Sulaiman wa wahabna li Dawud wa Sulaiman wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan Allah SWT berikan bagi Nabi Daud saat itu, beri Nabi Sulaiman. Ya, sebagai anak Nabi Daud itu nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagu mana? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Iaitu sebaik-baik hamba-Ku. Nah, sebaik-baik hamba-Ku. Sifat itu mana? Innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Sulaiman AS sentiasa doa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa doa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai ni'mal 'abdu innahu awwab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pujikan setengah daripada hamba dia. Puji setengah daripada hamba itu nanti Nabi Sulaiman AS. Habis itu. Iaitu bahagian kedua, iaitu Allah SWT pujikan puji qadim bagi hadis. Dua. Yang ketiga, orang panggil hamdul hadis li qadim. Iaitu pujikan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pujikan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua 17 kali sehari kita baca. Apabila kita semayang, kita takbir alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan mana? Rabbil alamin, iaitu Tuhan bagi segala alam. Itu kita nak puji, iaitu pujikan hadis hamba, iaitu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, iaitu bahagian yang keempat, iaitu hamdul hadis li hadis, iaitu duk pujikan hamba saya, duk puji sama-sama dia. Nah, kita orang hamba yang dhaif pujikan guru kita pujikan kita. Kita tengok tersabit dalam suatu hadis, walaupun hadis ni dipertikaikan oleh ulama pada lafaz dia, tapi pada makna tu memang kita kata pada makna dia sahih sebab ada lafaz yang lain. Tapi lafaz ni sebagaimana dihukumkan oleh ulama kita, hadis ni hadis yang hadis maudhu'. Lafaz bunyi apa? Ma tala'atis syams wala gharabat ala rajul afdal min Abi Bakrin. Iaitu Nabi SAW duk apa? Duk pujikan Sayyidina Abu Bakar. Duk pujikan Sayyiduna penghulu bagi kita, iaitu Abu Bakrin, Abdullah ibn Uthman, iaitu khalifah yang pertama oleh Islam. Iaitu tidak dinaikkan matahari dan tidak dijatuhkan matahari di atas seorang terlebih afdal, iaitu terlebih afdal daripada Abu Bakar. Mana tak Sayyidina Abu Bakar saat itu lebih afdal di atas manusia semua. Maka Nabi puji dia. Pujikan makam Sayyidina Abu Bakar. Maka kita tengok sini, walaupun ulama hadis kita tahu seperti Syekh Alamah Syekh Albani rahimahullah, dia kata hadis ini maudhu'. Maka di sisi makna memang kita tahu ada lafaz yang lain yang menunjuk kata-kata kelebihan Nabi, kelebihan pihak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi dia kata innallaha ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah SWT mengambilkan aku ni kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah SWT menjadikan Sayyidina Ibrahim sebagai kekasih. Allah SWT menjadikan Sayyidina Ibrahim iaitu kekasih bagi dia. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan. Nabi kata, jikalaulah aku saat ni tu nak mengambilkan daripada umatku saat itu kekasih, latakhaztu Abu Bakrin khalila. Nescaya aku nak mengambil, aku nak pilih Sayyidina Abu Bakar tu sebagai kekasih bagiku. Itu menunjuk kata apa? Kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun kita kata masa kita duduk sekarang ini, Abu Bakar ni orang panggil orang panggil gapo? Kemuliaan dia tu diturunkan oleh satu kumpulan daripada al-munafiqul as. Lagu mana pun dia tak jatuh di dalam hati orang Islam seluruh dunia. Nah, kita tak setengah daripada kumpulan yang nisbahkan kepada Islam, tetapi walah yang sama duk bawakan cara mikir ideologi untuk nak maki huduh terhadap Abu Bakar dan Umar. Tapi kita kata cara ning tu tidak menjatuhkan pangkat Sayyidina Umar. Sebab kita tahu
semua tawaif, sama ada khalafan wa salafan, akad belaka Sayyidina Umar. Tetapi mari kumpulan yang sejumlah daripada hak ada sekarang ni, mari maki huduh terhadap Sayyidina Abu Bakar. Maka itu sebagai nak ayat kata, kita letak ulama kita kata munafiqun as, iaitu mereka ini di mustahak dinamakan munafik hak ada sekarang. Kita tengok mereka ini tidak biasa buat jasa baik terhadap orang Islam. Daripada masa Khalifah Abbasi lagi, Khalifah Umawi, dan mari hingga ke sekarang, dok kena nari Islam, dok kena orang berturas Islam, dok bukakan nari kepada orang yang bukan Islam. Itu mereka itu Ar-Rawafid, firqah Ar-Rawafid As-Sabaiyah, yang duduk di Iran sekarang dan separuh daripada negeri Iraq, dan masih duk kacau negeri Suria sekarang, dan masuk kacau juga negeri Yaman, dan masuk kacau juga negeri negeri Lubnan sekarang. Hingga jerak masuk negeri Urdun, hingga duk usaha-usaha masuk tapakkan di negeri Palestin. Allahu Akbar. Orang panggil tu mereka ini jadi musmuh yang besar terhadap orang Islam. Maka pangkat Sayyidina Abu Bakar yang Nabi kita jamin, kalaulah selepas daripada ku, Nabi kata walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Kalaulah jikalau aku nak mengambilkan daripada di antara umatku saat itu sebagai kasih, nasi aku pilihkan Sayyidina Abu Bakar menjadi kekasih bagi aku. Tapi kumpulan ni mari dak royak gitu-gitu, maka tidak menjatuhkan sikit buk pun pangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Habis itu sebagai pak puji yang ai panggil sebagai bahagia yang ulama kita dok royak hingga ke segenerasi ke segenerasi, sebagai nak tanikan dalam tubuh kita kata segala puji saat itu mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji iaitu mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Tuhan pujikan dia sendiri, Tuhan pujikan hamba dia, hamba itu pujikan Tuhan, dan hamba dia sendiri duk puji sama-sama hamba dia. Semua bahagia pak saat itu tu mustahak kelik kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang pak saat itu tu kembali iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Semua saat itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata sini kita nak baca oleh kitab Qawaqid sikit, dia kata alhamdu, qauluhu alhamdu ata bihi. Tu iaitu musannif tuan mutammimah kita kata dibawa datangkan dengan ibarat alhamdu saat itu kerana nak raikan hadis hadis Abi Dawud wa hasanahu Ibnu Salah. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ni kita tengok jalannya ulama. Dia tak katakan satu perkara malaikat, dia kacik. Orang panggil kata sebanyak mungkin loba mereka itu untuk nak sandarkan perkataan, untuk nak letakkan perkataan saat itu gi sandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gi sandarkan sandarnya kepada kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran Karim. Ata bihi, dah membawa datanglah ia dengannya, bihi ay bilham, qauluhu bilhamdillah tu li hadis Abi Dawud wa hasanahu Ibnu Salah, dan Ibnu Salah mentahsinkan hadis ini. Walaupun dalam bicara ulama sekarang ni mana tu dikirakan hadis ni hadis tak sabit lah, hadis dhaif lah, hadis ni, tapi ini kita nak kecek oleh masalah fadail a'mal. Dah fadail al-a'mal iaitu sabit kan, mana hadis yang dihasankan, yang dinisbahkan gapo ditilik elokkan oleh Ibnu Salah. Dia kata kullu amril dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Tiap-tiap perkara yang penting, tiap-tiap perkara yang penting yang dikira pentingkan oleh syarak kita, oleh syariat kita, iaitu tidak dimulakan pada perkara itu dengan alhamdulillah, iaitu kita tak mulakan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, maka fahuwa aqta. Perkara itu jadi apa? Jadi terpotong. Wa fi riwayah fahuwa ajzam.
ai naqisul barakah au zahibuha. Pada satu riwayat yang lain iaitu mari kata fahuwa ajzam, iaitu kudung. Terpotong. Terpotong maka perwaktan itu jadi terpotong. Perwaktan itu jadi kudung. Maka kedua-dua tu cacaklah. Ini menunjuk kata ulama kita syarah kata setiap-tiap perkara yang penting yang kita nak kerja yang tak mulakan dengan kita baca alhamdulillah, maka perkara tu panggil qalilul barakah. Perkara itu jadi orang panggil kata tidak ada berkat di dalamnya. Ya, tidak ada berkat di dalamnya. Sama ada kita boleh tengok dengan mata kepala, sama ada perkara tu kita tak tengok dengan mata kepala, tetapi perkara tu jadi perkara maknawi. Tapi nak ayat kata perkara yang tak dimulakan dengan alhamdulillah, maka perkara tu saling tutup, iaitu qalil barakah. Tidak ada berkat di dalamnya. Tu dia. Itu orang panggil kata sebagai kita baca hasyiah sikit. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iaitu segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mana? Rabbil alamin. Iaitu Allah sebagai tuan bagi segala alam. Tuan bagi segala alam. Dia kata Rabbi ay malik, iaitu milik bagi segala alam. Al-alamin ay jami'ul khalqi minal insi wal jin wal malaika wa ghairihim. Iaitu al-alamin itu itlaq kepada semua makhluk. Daripada manusia, daripada jin dan daripada malaikat. Sebab tu ulama kita kata al-alamun al-alamina ai kullu ma siwallah. Semua perkara selain daripada Allah Subhanahu Taala tu panggil alam laka. Mana menunjuk atas perkara baru. Tu dia. Habis itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dan selawat sejahtera saat ini tu diturunkan di atas penghulu bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan sejahtera diturunkan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah SWT kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dengar semua. Ai panggil kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dok panggil dok wi rahmat kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalah mana tahu Tuhan dan malaikat sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa wi rahmat kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat duk tutup istighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun orang hamba sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa duk apa? Duk doa, duk istighfar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina. Maka kita kata dan selamat sejahtera kedua-dua saat itu diturunkan di atas penghulu bagi kita Muhammad, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pesuruh bagi Allah Subhanahu taala. Adakah selawat yang turun di atas nabi kita saja? Tak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan di atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas sahabatnya, dan di atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa duk selawat. Ai panggil kita selamat dan sejahtera diturun di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan di atas keluarga dia, dan diturunkan di atas sahabat dia. Keluarga dia ai aqaribuh, orang yang duk dekat dengan dia. Masuk keluarga dia, masuk isteri dia, masuk anak dia, dah masuk ke keturunan dia. Habis kata ini, oleh Hasyiah dia kata wahum aqaribuhu almu'min, iaitu kaum kerabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Mana kata masuk jadi orang Islam, iaitu orang beriman. Min Bani Hashim wa Bani Muttalib ibnai Abdul Manaf, iaitu satu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia ada dua takkah? Ada Bani Hashim dan Bani Muttalib sebagai bakar tok bagi Nabi, tok bagi Imam Asy-Syafi'i kita Al-Muttalabi. Tu ibnai Abdul Manaf. Kedua-dua saat itu anak kepada Abdul Manaf, iaitu sebagai toknya bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia.
Tu sebagai keluarga dia. Tetapi kita tengok orang Ar-Rawafid As-Sabaiyah, dia kira atau keluarga Al-Bait Nabi SAW mari daripada titik bagi Husain saja. Itu panggil kata pada takrikh itu tu tak betul pada dimula dah. Pas mana keluarga dia, mana anak pinak dia hak lain lagi. Hak titik bagi Hasan. Sebab Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah tu ia boleh anak iaitu dua orang. Sayyida wal syabab ahli jannah, sebagai pemuda bagi ahli syurga iaitu Hasan wa Husain. Tapi orang panggil nak tak tilik baik terhadap Islam ni, dia kira kata ahli bait Nabi mari daripada Sayyidina Husain saja. Sayyidina Hasan tak ada. Itu panggil hawa nafsu. Habis tu. Dan sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Wa yuqal, dan dipanggilkan padanya ashabuhu wa sahabuhu. Wa kullu minha ismu jam' li sahibin. Kedua-dua tu dinamakan isim jamak bagi lafaz sahib. Sahib saat itu bimakna sahabi. Sahib saat itu dengan makna as-sahabi. Pas sahabi itu makna mana? Wa huwa man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dinamakan sahabat-sahabat ni orang panggil sawuk, bahasa Sia panggil sawuk dah. Sahabat Nabi, sahai bagi Nabi, orang duduk sekali dengan Nabi tu takrif lagu mana? Iaitu mereka yang berjumpakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ba'da nubuwatihi, selepas daripada Nabi jadi lepas daripada Nabi jadi Nabi, fi hayatihi, pada Nabi masih hidup, mukminan wa ma ta'ala dzalik. Dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia matikan di atas iman itu. Tu panggil takrif yang sempurna. Wa ma ta'ala dzalika, wa ma ta'ala dzalika, di atas dimakian itu, dan mati ia mereka jumpa dengan Nabi satu, mati dalam keadaan dia saat itu orang mukmin. Walau a'ma, walaupun seorang itu seorang buta, au ghairu mumayyizin, ataupun apa? Orang yang tidak mumayyiz. Orang tidak mumayyiz makna tak orang yang walaupun budak pun ada jumpa dengan Nabi dinamakan sahabat juga. Sebab tu ulama mustalah yang bagi kata as-sahabah ada 3 peringkat. Takkan kita ngaji dalam mustalah sebagai tuan syekh kita Syekh Wan Syukri hafizahullah hidup mengajar kita tiap-tiap malam tu, iaitu apa? Iaitu sahabat ni bagi pada 3. Sigharus sahabah, awsatus sahabah wa kibarus sahabah. Ada 3 pangkat bagi, iaitu sahabat yang kecil, sahabat yang tengah, dan pembesar bagi sahabat. Mana tahu umur berlainan lah. Di sana ada panjang lebar duk cara dalam masalah kitab mustalah. Au malikan, ataupun daripada malaikat. Malaikat mari ada juga mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au jinniyan al asah, ataupun para jin di atas pendapat yang sahih, yang terlebih sahih. Tu dia. Maka dinamakan sahabat belaka. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwati fi hayatihi mu'minan wa ma ta'ala dzalik, dan dimatikan di atas dimakian orang mukmin. Habis itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan diturun juga di atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian mereka itu. Diturun selamat dan sejahtera diturunkan di atas mereka itu semua. Wa ba'du fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah, dan adapun dimakian itu maka ining yang orang panggil kata fahadhihi al-musyarah ilai, duduk dalam cara mikir, duduk dalam zihin musannif lah hak yang nak katakan lagi akan datang tu. Fahadhihi muqaddimatun fil ilmi al-arabiyyah, iaitu maka bermula ining. Fa tu orang panggil jawab amma syartiyah, ya asa. Wa amma ba'du, tapi yang ringkas dia ganti dengan waw. Dia ganti dengan waw, iaitu asa wa amma ba'du fahazihi. Maka fa tu apabila orang tanya, fa tu fa gapo? Orang panggil fa jawab amma syartiyah yang dikena hazaf. Sebab tu apabila kita terjemuh ia akan timbul. Dan ada pun selepas dimakian itu, dan ada pun selepas itu maka. Dia mari maka. Maka saat itu orang panggil maka jawab. Kalau bahasa Melayu panggil maka lil ijabah.
Ada di sana maka lil istinaf, ada juga. Maka orang panggil termasuk pada mubtada. Tapi ini maka untuk jawab syarat yang dikena hazah, yang dikena buai. Mana kita faham pada terjemuh saat itu ada di sana ada orang panggil haraf yang dikena hazaf. Sebab ia timbul kekesan dia mari dengan fa. Fahadhihi, hadhihi orang panggil ismul isyarah. Tempat musyarah ilai mana isim untuk nak buat tunjuk. Mana tempat nak tunjuk? Tempat nak tunjuk cara orang panggil tu maklumat yang duduk di dalam zihin al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Maka bermula ini ialah permulaan pada nak bicarakan ilmu al-arabiyyah. Iaitu nak carakan bicara ilmu al-arabiyyah. Kita mari tengok sikit sebagai fawaid. Qauluhu fi ilmi al-arabiyyah ay fi ilmi al-lughati al-arabiyyah. Iaitu pada nak bicarakan pada ilmu lughah yang bahasa Arab. Lughah yang bahasa Arab. Wa ulumu. Gapo arti lughah Arab ni? Apabila itlaq lughah Arab ni ada apa ilmu? Maka dia kata sini wa ulumul arabiyyati 12 ilman. Allahu akbar. Kita tengok sahabat tu lah Imam Ghazali kata al-ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu saat ni tu iaitu nak dibandingkan seperti air laut yang tidak ada tebing baginya. Yang tidak ada tempat kesudahan baginya. Yang terbanyak. Allahu akbar. Ni kita tengok tu dalam ilmu lughah Arabiah saja ya. Ulama kita bila kata ilmu lughah Arabiah kita ni ada 12 ilmu. Allahu akbar. Banyak ilmu deh. Tu sebab itulah kita sentiasa kita doa kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba. Kita doa semua supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Tuhanku tambahkanlah bagi akan daku akan ilmu. Nak kita tambah semua ilmu agama. Maka kita tengok cepat dan khusus dalam ilmu lughah Arabiah ni ada 12 ilmu. Allahu akbar. Kita tengok gapo tik. Dan bermula ilmu yang sakut dengan lughah Arabi saat itu ada 12 ilmu. 12 ilman nisbah ilmu. Gapo tik? Ilmu lughah. Yang mula-mula ilmu lughah. Nah, maka ilmu lughah di sini iaitu kita tanggung di atas ilmu yang bahasa kamus. Apabila mari lafaz ni, makna gapo? Dia panggil kamus. Dia panggil lughah al-qamus. Mengata lughah al-mufradat. Abang tu orang ngaji bahasa Arab ni, dia kena kaya mufradat. Dia kena kaya kalimah. Dia kena dia panggil kam bahasa Arab ni hairam ruai kam bahasa Arab. พอเวลาเราคำนี้เราจะเจอว่าคำนี้มีความหมายอย่างไรเราจะเจอว่าคำนี้มีความหมายอย่างไร apabila kita jumpa satu kalimah kita tahu kata kalimah ni makna gapo itu dia panggil tempat permulaan sebagai permulaan kita nak gapo nak reti lughah Arabiah iaitu kita kena banyak ma'ani mufradat. Apabila kita banyak ma'ani mufradat, di situlah timbul kata kita apabila demo sebut kita tahu dah kata gapo. Tu. Kita demo sebut hina. Kita mari kata hina ni makna ketika. Tu dia. Apabila demo sebut kullama. Gapo kullama? Kadang-kala. Kita mari dalam otak kita kata apabila demo sebut kita mari dah. Tu dalam bahasa Arab yang mula-mula ulumul arabiyyah iaitu ilmul lughah wa ilmu tasrif iaitu ilmu sakut pak dengan ilmu saraf which are เพื่อที่จะผันภาษาอาหรับnot tasrif 14 itulah zahaba yazhabu nasara yansuru tu kita duk pan tu dalam bahasa dalam bicara dia dan ilmu nahwu kita duk ngaji iaitu ilmu sakut pak dengan ilmu nahwu. Kita ngaji ilmu ma'ani iaitu sakut pat dengan ilmu sakut pat dengan ilmu balaghah, ilmu bayan wa ilmu badi'. Tiga-tiga ni ulama letak dia dalam bicara ilmu balaghah wa ilmu arud. Ya ilmu sakut pat nak tahu kan nak baca syair, ilmu qawafi. Jadi belaka sakut pat dengan syair belaka ni. Qafiyah ni. Tu dia. Wa ilmu qawanin al-kitabah. Ilmu qawanin al-kitabah. Makna tu ilmu
untuk nak bicarakan kawan-kawan masalah kita nak nulis. Iaitu ilmu imla lah. Ilmu qawanin al-qiraah. Ada juga orang panggil ilmu orang panggil sebagai qawaid untuk kita nak dengar, kita nak baca. Tu dia. Habis tu apabila kita ngaji musafahah dengan orang Arab, Yusuf kita dengar. Ilmu istima' kita dengar dulu. Kalau kita dengar, kita boleh gapo tu. Tu dia. Itu orang panggil jalan ni kita nak berderah dalam masalah kita belajar bahasa Arab. Apabila kita dengar, kita faham lalu kata, lagu ni. Tu dia. Ilmul qiraah wa ilmul insya' ar-rasa'i wa khutab. Dan ilmu sakut paut kita nak tuliskan risalah dan kita nak khutbah. Ya ada satu ilmu duk dalam ulumul lughah juga. Wa ilmul muhadarat. Iaitu ilmu sakut paut dengan kita nak cedeh pen kanson untuk kita nak sekan, untuk kita nak sapakan maklumat kita. Dipanggil ilmul muhadarat. Wa minhu ay wa min ilmil lughah Arabiah ilmu tarikh. Sakut paut dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah ni duduk dalam ulumul lughah, iaitu ada 12 ilmu. Maka 12 ilmu ni didudukkan dalam satu sunduk, dalam satu kotak, iaitu dinamakan ulumul lughah al-arabiyah. Maka ilmu lahu salah satu daripadanya sebagaimana kita sebut saat ini. Wal muradu bi ilmil arabiyyati huna ilmun nahwi faqat. Adapun dikandaki hak kita nak ngaji sini dengan ilmu Arabiah di sini, iaitu kena kepada ilmu nahwu saja ya. Ilmu nahwu saja ya. Idh hadzal kitab la yashtamilu illa alaih. Dan kerana bermula ini kitab ni kita nak baca tu tidak meliputi melainkan di atasnya, di atas ilmu nahwu faqat sahaja. Wa huwa anfa'ul ulumul arabiyyah. Dan ilmu nahwu tu semunafa'at ilmu lughah Arabiyah. Sahabat tu saya ingat salah satu syair ulama kita kata idzil kalamu bidunin nahwi lan yufhama. Sesungguhnya cakap yang tidak ada kawaid nahwu di dalamnya, maka kalam itu tak akan dipahamkan selama-lamanya. No ayat atau apa? No ayat atau cakap tulis baca apabila tak ada zauq, tak ada kemanisan ilmu nahwu, maka kalam itu tak akan dipahami selama-lamanya. Maka wajib pelajar apabila nak ngaji, apabila nak faham bahasa Arab, wajib kita nak ngaji wayaqan, wajib kita nak qawaid lughah Arabiyah. Tak payah, insya-Allah kita akan mula. Wa huwa anfa'ul ulum iz bihi tudraku jami'an. Kerana dengan ilmu lughah tu, dapat dipahamilah semua perkara, semua ilmu. Wa min thamma qala as-Suyuti innal uluma kullaha muftakirun ilaih. Berkata Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kata sesungguhnya segala ilmu semuanya berhajat kepadanya, kepada ilmu nahwu. Allahu akbar. Tengok ilmu nahwu besar sahabat kita. Alhamdulillah kita akan buka ini kelas ni supaya kita nak mari fahamkan apakah bicara ilmu, apakah antara ilmu nahwu dan apakah kawaid-kawaid yang patut kita tahu. Kawaid-kawaid yang patut kita tahu, dan di sana insya-Allah kita akan boleh mulakan selepas daripada ni insya-Allah. Fahazihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah mutammimatun limasail ajrumiyah. Dan kitab ini iaitu sifat bagi muqaddimah dah. Tak ni kata fahazihi muqaddimatun. Lepas tu dia kata mutammimatun pula. Yang nak mensempurnakannya ini mukaddimah tu akan yang nak mensempurnakan ini mukaddimah itu bagi akan beberapa masail al-ajrumiyah, iaitu kita ni nak mari sempurnakan masalah-masalah disebutkan oleh mata tuai bagi Imam As-Sanhaji sebagai tuai mata al-ajrumiyah asal. Sebab ya asal ni, asal kita royak dah harakah dulu sebagai ya asal mata jurumiyah, maka Imam Hattab ni mari nak sempurnakan masail hak duk dalam mata al-ajrumiyah. Maka ini sebagai mutammimah, nak sempurnakan masail tadi. Maka apabila kita ngaji hak ni sebagai asas, hak lain tu sebagai kita kata marhalah mutawassit tu cukup lah. Tu dia. Takunu wasitatan bainaha, dan adalah ini muqaddimah saat itu sebagai pertengahan di antara al-ajrumiyah wa baina ghairiha,
dan di antara yang lain. Mana tahu mukaddimah ni sebagai pertengahan kita nak ngaji di antara jurumiyah dan di antara kitab-kitab yang lain. Minal mutawwalati, daripada kitab yang bicara-bicara yang luah lagi, iaitu kitab-kitab besar-besar lagi lah, seperti kitab Al-Mufassal Ibnu Mufassal li Imam Az-Zamakhsyari, kitab Alfiyah li Ibnu Malik, Lamiyah, kitab atas lagi. Ai panggil tu bahasa-bahasa yang luah lagi. Kitab Yasin sebagai hasyiah di atas Qatun Nada bagi Imam Ibn Hisham. Kitab-kitab besar-besar lagi. Panggil tu sebagai wasitah, sebagai pertengahan di antara jurumiyah wa baina ghairiha ay ghairil matn jurumiyah minal mutawwalati, daripada kitab bahasa-bahasa yang sangat panjang lagi. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'da mamati. Ini sebagai musannaf kita wari untuk doa sebagai jumlah mu'taridah, jumlah untuk nak doakan. Kata telah iaitu semoga Allah SWT menafaatkan dengan ini muqaddimah sebagaimana Allah SWT beri manfaat dengan hak asal, iaitu asal muqaddimah itu Imam asal bagi kita al-ajrum, kitab muqaddimah itu mata ajrumiyah telah fil hayati wa ba'dal mamat, pada masa aku hidup lagi dan pada masa aku mati. Sebab itulah hak kekal sungguh, iaitu kekal tulis yang ulama tulis kita ini dah kekal sungguh. Adapun cakap kadang-kadang hilang, kadang-kadang gitu, tapi tulis kalau anak murid pula duk goyak generasi kepada generasi akan kekal selama-lamanya. Ini kita nak sebagai tulis buku ataupun kitab-kitab yang dituliskan yang dapat manfaat bagi kita kalau kita hidup dan dapat manfaat bagi kita apabila kita tinggal gitu. Tu dia. Innahu, kerana bahawasanya manfaat saat ni tu innahu, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala qaribun mujibud da'wat. Allah Subhanahu wa taala iaitu sentiasa dekat dengan kita, iaitu nak memperkenankan doa-doa kita. Hati kita maklum iaitu apabila wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku saat ini duk minta, sentiasa duk minta kepadaku, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Dekat lagu mana? Inni qarib. Aku ni dekat dengan hamba-Ku. Dekat bukan dekat jisim, tapi dekat nak ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu dekat nak memperkenankan doa-doa yang hamba-Ku itu sentiasa doakan kepadaku. Aku nak dekatkan di situ, iaitu dekat memperkenankan doa-doa mereka itu. Tu dia. Innahu qaribun mujibud da'wat. Hak ni kita nak, iaitu apabila kita buat satu perkara selepas daripada kita ikhlas, iaitu kita nak doa terhadap Allah SWT, minta Allah SWT menjadikan amalan kita yang kita kemukakan ini sebagai manfaat kalau kita duduk dan ketika kita tinggal gitu. Tu dia. Innahu qaribun mujibud da'wat. Hak inilah kita nak. Orang panggil kata yang kita duk nak selepas daripada kita selepas daripada kita orang panggil kemuka dah, selepas daripada itu kemuka kepada masyarakat umum. Hak tu kita nak, iaitu harap-harap daripada kita minta Allah SWT memperkenankan amalan kita, doa kita dan semua keadaan kelakuan kita. Maka malam ni nampak masa tu dah kita tengok tersampai dah. Semoga perbetangan malam ni insya-Allah kita akan dapat faedah semua bagi kita, tak sikit walaupun banyak. Maka insya-Allah halaqah lagi ke datang kita akan masuk dalam bicara dengan katanya musannif rahimah al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maka pada perjumpaan kali ini insya-Allah kita wutika dan dululah dengan katanya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.